مقام الرست والعجم جميل كذا السكاب فن أصيل وبعدهما الصبا إحساس حزن به يا صاحبي دمعي يسيل وبالنهاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل وإن رمت الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد الحمد لله tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, alhamdulillah. Apa khabar semua? Kaifa halukum jami'an? Jadi insya-Allah apapun sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini alhamdulillah dengan limpah kurnianya, dengan izin Allah, kita berada pada pagi ini, hari Jumaat yang sangat mulia, penghulu segala hari. Dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan kita nikmat, meminjamkan kita nikmat pernafasan yang baik sehinggalah hari ini kita dapat meneruskan harian kita seperti biasa. Dan insya-Allah sama-sama kita doakan agar segalanya dipermudahkan. Apa segala tuan-puan punya urusan hari ini dan hari-hari berikutnya, saya doakan, kita sama-sama doakan agar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan juga agar sahabat-sahabat kita, khususnya umat Islam yang diduga dengan pelbagai ujian, musibah dari sudut kewangannya, sakit dan sebagainya, kita doakan agar semuanya kembali sedia kala, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah kewangan dimudahkan, ya. Dan insya-Allah ianya kita pun tahu tuan-puan kan sekarang ni macam-macam dah isunya dengan faktor Covid ni sebenarnya. Banyak kesan. Mungkin yang okey yang tidak ada apa-apa kesan, mungkin tak rasalah benda ni kan. Tapi alhamdulillah apa pun kita bersyukur kerana masih lagi kita boleh meneruskan kehidupan kita, kita boleh makan, boleh minum. Tapi kita kena percaya bahawa ada segelintir masyarakat di luar sana yang mungkin dalam keadaan susah sekarang ini, dari sudut nak mencari rezeki tu terputus lah. Ada yang kedai yang berniaga tak boleh nak berniaga, ada yang ini pun muncul lah, dah start balik
dah boleh berniaga kan. Kedai siapa yang kerja restoran pun dah boleh buka dah, tak silap saya kan. Cuma adalah sebahagian orang kata apa, premis-premis yang memang sampai sekarang pun tak boleh buka dah. Orang yang bisnes lah khususnya. Jadi insyaAllah kita memang orang kata apa, bersimpati lah dengan apa yang berlaku. Apapun kita tak ada kuasa yang besar, kita hanya mampu doa sahaja. InsyaAllah mudah-mudahan Allah angkat wabak ini pergi jauh daripada dunia ni, muka bumi ni, dan kita dapat meneruskan kehidupan kita seperti biasa insyaAllah. Jadi mungkin ini jadi hikmah buat kita lah. Sebelum ni mungkin kita tak pernah fikir kan. Dengan berlakunya COVID ni pun macam-macam hikmah juga yang berlaku. Dari sudut baiknya pun ada juga. Dia mengajar kita macam mana kita nak struggle dalam sesuatu perkara. Betul tak? Macam mana kita nak fokus. Macam mengaji, kelas mengaji. Inilah contoh sendiri. Contoh terdekat sekali macam kami di ngaji ni. Kalau sebelum ni mungkin agak selesa dengan keadaan kelas offline di sekitar Ipoh sahaja. Tapi rupanya bila dah berlaku COVID ni, Allah nak bagi satu hikmah yang besar. Rupanya ilmu Quran ni boleh disebarkan lagi lebih luas, lebih jauh. Sehingga ke seberang lautan, tuan-puan. Betul tak? Maknanya ramai boleh ikut sebenarnya. Itu dari sudut positifnya lah. Okay? Tapi apa pun, ingat, dalam keadaan kita ini, kita jaga diri. Saya doakan agar kita semua terhindar jauh daripada wabak ni insyaAllah. Dan mungkin ada tuan-tuan perempuan yang ahli keluarga yang sakit dan sebagainya. Saya juga dan kita semualah yang berada pada pagi ini doakan agar semuanya diberikan kesihatan yang baik insyaAllah. Yang sakit-sakit tu kan. Baik. Jadi untuk hari ini, hari Jumaat tuan-puan so kita akan baca surah Al-Kahfi dulu sebentar lagi. Ayat 1 hingga 10. Dan saya harap tuan-puan dah bersedia, boleh buka Quran lah masing-masing ya. Buka Quran dan insyaAllah bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini, pagi yang penuh dengan kemuliaan insyaAllah, Yaumul Barakah, hari Jumaat kan. Kita dahulukan dengan bacaan pembuka Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insyaAllah tuan-tuan, selesai untuk bacaan pembuka kita. Jadi jom kita teruskan dengan istighfar kita seperti biasa. Kita akan alunkan istighfar ini bersama. Jadi insyaAllah sama-sama kita betulkan niat kita. Dan tujuan kita beristighfar ni adalah untuk memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dosa besar kita, dosa kecil kita. Okay, dosa kita yang semalam mana tahu ada dosa kecil yang kita buat kita tak perasan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan kita menzahirkan bacaan istighfar ini, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita, dosa kita semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jom kita mulakan tuan-tuan perempuan. Sedia semua. Tarik nafas. 1, 2, mula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan
صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baik. Alhamdulillah, selesai bacaan pembuka kita. Kemudian kita dah istighfar dulu pagi ni. Kita tajdid niat kita, insya-Allah. Okey. Yang baru masuk, selamat datang semuanya. Dan jangan lupa bantu saya untuk sharekan dulu kita punya live pada pagi ni. Sama-sama kita sebarkan manfaat ini bersama. Kita sebarkan ilmu ini bersama, insya-Allah. Okey. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Baik tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan untuk bacaan rutin kita pada setiap hari Jumaat, surah Al-Kahfi, ayat 1 hingga 10. Jadi insya-Allah kita akan baca sama-sama. Tuan-puan yang berada di rumah boleh ikut saya, sama-sama kita baca pada ayat 1 hingga 10 ini. Boleh tuan-tuan dan puan? Adakah anda semua sudah bersedia? Boleh tuliskan di ruangan komen. Saya sedia. Okey, kita nak tengok berapa ramai yang dah sedia pagi ni. Siapa yang ada Quran boleh buka Quran sendiri. Okey, dan kalau yang tak ada Quran tak apa. Boleh tengok di paparan skrin je lah. Okey. Jadi insya-Allah kita mulakan tuan-puan bacaan ni. Saya yakin semua sudah dalam keadaan yang bersedia. Duduk dalam keadaan yang selesa. Dah memang tunggu nak ngaji je tak? Jom kita tarik nafas dalam-dalam tuan-puan. InsyaAllah kita fokus pada bacaan kita. Tinggalkan sebentar komen-komen di Facebook tu lah. Okay. Melainkan yang saya minta tadi lah. Tulis saya sedia kan. Very sedia. InsyaAllah jom kita mulakan tuan-tuan dan puan. Bacaan surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Kita mula 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Selesai pula bacaan surah Kahfi kita. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Siapa yang tak sempat baca, nanti baca sendirilah ya. Boleh? Baik. Jadi untuk pagi ni kita nak sambung bacaan semasa kita. Surah Al-Baqarah ayat 257 tuan-puan. Okey, muka surat 43 ayat 257. Hari ni kita masuk muka surat baru. Semalam kita selesai ayat 256 tu pada muka surat 42. Hari ni kita masuk muka surat 43. InsyaAllah. Boleh? Jadi ini dia, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ayat ni biasa kita dengar tuan-puan kan? Dalam maksurat lah. Biasanya kita jumpa dalam maksurat ayat ni. Dan ada juga dalam bacaan amalan harian kan. Zikir-zikir tu kadang termasuk juga yang ni. Dalam wirid pun boleh kita baca, tak ada masalah. Okay, wirid lepas solat tu. So, tuan-tuan puan, jom kita teruskan untuk kita punya agenda kita sekarang ini. Kita akan baca dulu macam biasa. Kemudian kita terus pada sesi bedah membedah. Okey. Jadi saya yakin tuan-puan semua dah bersedia. Kita baca sama-sama ayat 257 ini dengan lantunan suara yang kuat tuan-puan. Boleh? Tuan-puan baca ayat ni dengan keadaan yang kuat yang kat rumah tu. Tak apa, baca je kuat-kuat. Okey, jangan malu, jangan segan. Itu yang penting tu. Jangan malu, jangan segan. InsyaAllah. Jadi jom kita mulakan. Ready semua? Sedia? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah. Okey, pendek je ayat kita ni. Kan? Jadi tuan-puan, selesai dah bacaan. Jadi jom, apa buat lagi? Kita nak pergi bedah satu-satu perkataan ni. Kita nak tengok, kita nak rungkai ilmu tajwid yang ada pada bacaan kita ini pada hari ni lah, insyaAllah ya. So, semua bersedia? Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Baik. Allah, kalimah Allah. Okey, kalimah Allah ni kita kena tebalkan. Awal-awal ni dah kena tebal tuan-puan. Tapi ingat, hati-hati. Bukan tebal tu bunyi O. Starting dia mesti bunyi A lah pada hamzah wasal tu. Allahu. Allahu. Jangan O. Allahu. O. Kita tak mau bunyi O. Kita nak bunyi boleh tuan-tuan, puan-puan. Okay, clear ke? Baik, insyaAllah. So, waliyul. Okay, waliyul. Waw pada atas wa macam biasa. Waw pada atas wa macam biasa. Kemudian lam baris bawah li. Kemudian ada ya yang bersabdu. Kita bunyikan ya ni betul-betul. Waliyu. Cuma jangan tahan suara. Wali. Jangan sampai tertahan suara. Ingat, huruf ya ni bersifat rakhawah. Suaranya terus mengalir. Allahu waliyul ladzina amanu. Waliyu. Allahu waliyul ladzina amanu. Begitu. Boleh? Pelan-pelan lah ya. Waliyu. Kemudian ada lam ni, lam sabdu. Daripada ya ni, waliyul ladzi. Begitu. Kemudian zi ni kita baca dua harakat ni, ya mad sebelumnya baris bawah. Dua harakat. Na'amanu. Kat sini dua harakat. Sama bacaannya seperti mat asli lah. Dua harakat kan. Cuma namanya mad badal. Kenapa namanya mad badal? Cara mudah kita nak faham. Sebab ianya hamzah yang dibaca dua harakat dan kedudukannya di awal kalimah. Itu orang kata apa, kesimpulan yang kita boleh faham lah. Kenapa ianya disebut mad badal. Cuma dari sudut perinciannya ada lagi. Kan? Kenapa namanya badal? So adalah dia punya kisah dia. Tapi tak apa, untuk peringkat ini kita fahamkan amanu, ianya perlu dibaca dua harakat. Dan namanya bukan mad asli, mad badal. Itu sahaja. Tapi kalau tersasul sebut mad asli pun tak apalah tuan-puan. Kan? Yang penting bacaan kita betul lah. Okay? Cuma kalau ada rezeki untuk kita belajar, untuk kita dalami lagi, apakah yang dimaksudkan badal, apakah di sebalik bagi nama-nama yang ada ni, kena join kelas lah kan. Kena join kelas, insyaAllah. Untuk sharing tajwid kita ni ringan-ringan je kan. Baik, kita sambung balik. Mesti dua harakat lah. Amanu. Nu pun sama dua harakat. Ini mat asli je. Ni waw mat sebelumnya baris depan. Amanu. Kemudian ni huruf ziyadah. Apa makna ziyadah? Tambahan. Huruf tambahan. Ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Okey. Yukhrijuhum minadh-dhuluma. Yukhrijuhum minadh-dhuluma. Kha ni tebal.
Matikan kha ni tebal. Yukh, 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 yukhri, yukhri. Terangkatnya pangkal lidah. Huruf kha ni dia ada sifat isti'la. Terangkatnya pangkal lidah bagi mengeluarkan suara tebal tu. Jadi bila kata tebal ni sebenarnya prosesnya ialah terangkat pangkal lidah. Maka menghasilkan suara yang tebal. Itu dia. Cerita bagi isti'ala ni lah, ataupun istilah yang tebal-tebal kita biasa dengar kan. Ni tebal, ni tebal, ni tebal. Jadi macam mana nak buat tebal tu? Maka itulah yang saya kata proses dia tadi. Terangkatnya pangkal lidah. Okey? Boleh? Baik. Yukhri. Ri nipis. Sebab ra baris bawah. Okey, ra baris bawah nipis. Kemudian jim baris depan ju. Hum. Yukhrijuhum. Yukhrijuhum. Mimmati bertemu mim. Idgham mislain. Mim mati bertemu mim ni idgham mislain. Ataupun idgham syafawi. Dua-dua tu betul. Okey, dua-dua tu betul. Tak ada masalah pun. Cuma kalau nak lagi cantik kita istilahkan idgham syafawi lah. Supaya orang-orang yang yalah baru belajar asas ni kan. Jadi dia faham. Sebab biasanya dalam buku tulis idgham syafawi. Tapi tak dinafikan. Ada juga tulis idgham mislain. Okey. Cuma kalau kita sebut idgham syafawi tu maksudnya kepala kita akan terus pergi pada kita tahu ini membincangkan tentang hukum mim mati kan, sebab ada sebut syafawi tu. Tapi apa pun tak ada masalah, dua-dua boleh kita sebut. Tak ada isu apa pun, tak ada yang lebih baik ke apa, tak ada. Cuma digalakkan lah, itu hanya galakan lah. Ikut pada orang tu macam mana. Macam saya galakkan tuan-puan, kalau kata nak ajar orang yang asal-asal sebutlah idgham syafawi kan. So kita tahu dia merujuk kepada hukum mim mati. Baik. Jadi dengung dua harakat itu semestinya yukhrijuhum minadh-dhu. Gitu. Baik. Huruf nun baris atas ni kita nak masuk terus pada huruf dha. Baik. Na ni bunyinya biasa je. Na. Nak masuk je pada huruf dha tu dia terus tebal. Kat sini hukum dia alif lam syamsiyah lah. Alif lam syamsiyah. Minadh-dhu. 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 Minadh-dhuluma. 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 Huruf dha tuan-puan. Huruf dha ni makhrajnya keluarkan hujung lidah. Sedikit hujung lidah kita. Jangan banyak sangat, sikit je. Cukup syarat dia tuan-puan. Keluar hujung lidah. Minadh-dhu. Minadh-dhu. Ikut keselesaan masing-masing. Jangan sampai terlalu menyeksa kita nak keluarkan lidah tu. Okey? Janji lidah tu keluar je. Cuma kena fahamlah hujung lidah. Baik. Kemudian huruf dha ni dia bersifat tebal juga. Macam saya sebutkan tadi, untuk menghasilkan bunyi ataupun suara tebal tu bagaimana? Kena angkat pangkal lidah. Jadi huruf dha ni kena angkat pangkal lidah kita baru jadi. Tetapi bukan hanya angkat pangkal lidah saja, tetapi keseluruhan ataupun sebahagian besar lidah kita kena angkat. Sebab tu kalau istilah orang kita ni, bila kita sebut dha ni orang kata, bunyi penuh ustaz, bunyi kembung penuh, macam sa, ba, ta, dha, kita rasa penuh. Jadi sebenarnya itu adalah sifat itbaq. Apa yang kita rasa tu, kita kata penuh tadi, mulut penuh, sebenarnya itu adalah sifat itbaq. Okey, ingat lagi sifat itbaq pada huruf dha ni. Ada 4 huruf yang bersifat itbaq. Apa makna itbaq ni? Melekat. Itu dari sudut bahasa, melekat. Tapi dari sudut istilahnya, terangkatnya sebahagian besar lidah. Kalau kata lidah kita macam ni, kan, bayangkan ni lidah kita. Bila kata terangkat tu, kalau pangkal di sini, pangkal ni terangkat, pangkal. Contoh macam kha tadi, bila kita sebut kha, yuh, pangkal ni akan terangkat. Tapi kalau dha ni, pangkal lidah pun terangkat,
Dan sebahagian besar depan ni pun terangkat naik. Di hujung lidah ni dah keluar dah sikit kan. Hujung lidah ni dah keluar. Minadhu. Jadi itbaq ni tu kata sebahagian besar lidah ni. Sebahagian besar lidah ni akan melekat ke langit. Itu kata itbaq. Jelas ke semua? Siapa yang dah ikuti seminar sifat huruf baru ni, faham lah kot bila saya explain macam ni kan, bila saya cerita macam ni. Kepada mereka yang tak sempat, yang memang tak faham langsung berkaitan dengan sifat ni, tak apa, follow je kita punya sharing ni. Nanti kejap-kejap dapat lah tu, sikit-sikit. Kefahaman tu masuk sikit-sikit. Kalau sehari dengar mungkin susah sikit nak faham kan. Tak apa, istiqamah je, ikut pelan-pelan. Biasakan dengar istilah-istilah yang disebut. InsyaAllah lama kelamaan kita akan dapat. Baik, saya sambung semula. Dha ni tadi sifatnya itbaq. Okey, musta'liyah mutbaqah. Dia bersifat isti'ala dan bersifat itbaq. Boleh faham? Tuan-tuan perempuan. Kita akan ada rasa kat pangkal kerongkong. Tak, itu bahagian pangkal lidah kita lah tu rasa. Bukan bahagian kerongkong, pangkal lidah. Pangkal lidah ni, kenapa Puan Zurina kata rasa dekat pangkal kerongkong? Pangkal sini. Kalau Puan kata hujung kerongkong, ya mungkin ada logiknya. Sebab hujung kerongkong dengan pangkal lidah dia dekat. Okey. So bila kata huruf tebal ni, kita akan rasa semestinya pada bahagian pangkal lidah lah. Sebab pangkal lidah yang terangkat itu yang menghasilkan suara tebal. Silap ke? Okey. Betul lah tu. Pangkal lidah betul. Ingatkan memang nak niat tulis pangkal pangkal kerongkong kan. Betul tu Puan Zurina. Itbaq, terangkatnya sebahagian besar lidah. Dan dalam masa yang sama, bila terangkat ni, dia bukanlah kata semua lidah ni terangkat melekat kat langit, tuan-puan. Mana maunya. Kalau tidak hilanglah bunyi. Minad. Kan bayangkan, kalau tuan-puan faham bila saya kata terangkat, sebab tu saya mention sebahagian besar. Kan lidah ni, so sebahagian besar ni maknanya mungkin meliputi keliling lidah ni akan terangkat. Dan kenapa saya buat bengkok macam ni? Sebab kat sini akan ada ruang. Dia melengkung, tuan-puan. Dia melengkung. Maknanya bila kita sebut dha, misal katakan dha, al. Okay, ni langit. So tuan-puan nampak tak dalam ni? Jadi yang kita rasa terkumpul bunyi apa? Apa tadi istilah saya sebut tadi? Allahu Akbar, lupa pula. Bunyi penuh. Yang kita kata bunyi penuh tu sebab suara tu berpusing kat situ. Circle-nya kat situ. Faham macam tu lah. Bahasa mudah kita kata kan. Sebab tu kita rasa penuh. Au. Terhimpunnya suara tu kat situ. Okey? Faham kot nah? Jangan fikir bila kata terangkat tu, kalau tidak saya akan cakap lidah terangkat. Semua sekali. Itu ya kita faham. Tapi bila kata sebahagian besar, maknanya bukan lidah ni melekap terus naik ke langit tu. Kalau fikirnya macam tu, maka tak adalah keluar bunyi apa-apa, tuan-puan. Minad. Sebutlah apa huruf pun. Ad. Kan? Apa huruf pun kita tak boleh sebut. Jadi kena faham baik-baik lah. Cuma kefahaman ni akan mudah diterima baik apabila kita memahami bagaimana isti'ala, bagaimana sifat syiddah, rakhawah. Kena lalu dulu yang tu. Supaya kita nampak satu kefahaman ataupun gambaran yang luas berkaitan dengan perbincangan sifat ni. Kalau terus-terus cerita itbaq ni mungkin ambil masa sikit lah. Orang kita kata beron sikit nak fikir. Kepala beron. Okay? Tahu beron lah. Baik, itu dia. Huruf dha. Baik, kita sambung. Jadi bunyinya tadi minadhu. Minadh-dhulumati ilan nur. Okey. Dhu, lu, ma. Lu satu harakat, ma dua. Lama. La satu, ma dua. Okey, ni alif mat kecil ni dalam ni. Ta baris bawah satu je harakat. Ni satu harakat juga. Lan. Ni apa dia? Alif lam syamsiyah. Confirm kena dengung alif lam syamsiyah pada nun.
Nun bersabdu tu kita kata apa? Wajibul gunnah kan? Ingat lagi? Nampak je nun bersabdu dalam Quran ni, apa buat lagi, tak payah fikir. Dengung dengan kadar 2 harakat. Dan kita tengok dengan adanya simbol sabdu itu sahaja sudah membuatkan kita tahu dan yakin dan pasti bahawa dengung yang berlaku tu nanti dalam keadaan yang sempurna, tanpa rasa macam nak sorok-sorok bunyi dia ke, tak ada. Minal zulumati ilan pergi terus hidung ni. Pergi terus. Jangan malu-malu, jangan jangan sorok-sorok bunyi dia nak. Minal zulumati nur. Ilan boleh. Puan Maznah Dola. Benda pula. Beron. Beron ni macam pening lah. Kepala beron. Itu bahasa sekolah, zaman-zaman sekolah dulu. Saja kita menyingkap balik kan. Tak tahulah itu bahasa zaman 90-an ke apa kan. Wallahu'alam. Baik. Ilan dengung tadi saya kata kan. Kemudian bila kita nak berhenti pada ra tu. Okey, ra ni tebal ke nipis tuan-puan? Lama tak cerita pasal ra ni. Ra ni bila kita berhenti pada dia, tebal ke nipis? Okey tuan-puan, sila tuliskan di ruangan komen jawapan tebal ataupun nipis dan alasannya, hujahnya. Okey. Ra tu tebal ke nipis kalau kita berhenti? Ingat, kalau berhenti, tebal ke nipis? Kalau tebal, kenapa? Kalau nipis, kenapa? Pastikan ada hujah. Ada alasannya bagi jawapan tuan-puan tu. Silakan. Silakan. Senang je soalan dia kan. Tuan-puan pun, ustaz ni tanya soalan kacang benar. Ya tak? Tak apalah tuan-puan ya. Senang pun sekarang ada juga yang salah ya. Tak apa, tulis dulu. Saya nak yang menonton ni semua tulis, boleh? Kita nak tengok. Sila. Tebal sebelumnya huruf yang berbaris depan. Iya ke tebal? Bukan nipis Kan ada baris bawah tu. Kamu mesti ada komen, ustaz nak cucuk jarum lah tu. Lama tak dengar perkataan cucuk jarum. Ulang ayat ustaz, makcik terlepas. Tadi soalan saya, kita nak berhenti kat ra tu, ilan nur tu. Nak berhenti dengan keadaan yang tebal ke nipis? Dan kalau tebal kenapa? Kalau nipis kenapa? Maknanya bagi hujah ataupun alasan dengan jawapan tuan-puan tu sendiri. Marah pun Zurina ya. Ustaz renti kan kata. Ustaz nak perangkap tu. Dia soalan ni simple tuan-puan. Tapi simple-simple pun kena ada kefahaman juga. Kalau tak faham sampai sudah. Betul tak? Kacang-kacang ustaz tu. Kacang. Dah tak keliru ustaz, dah melekat. Alhamdulillah. Terbaik. Tuan Saimi pun dah silap tu.
Silap taib kan. Nah ya, tak boleh typo. Kalau typo je cepat je kena serang dengan kawan-kawan. Okey, baik, alhamdulillah. Terbaik tuan-puan. Terbaik ni. Maknanya yang ikut saya ni, yang nonton saya ni semuanya cerdik-cerdik, bijak, pandai belaka lah rupanya. Ya tak? Atau apa buat lagi ikut sharing ni? Ya tak? Ah, baik, alhamdulillah. Gurau tuan-puan, gurau-gurau sikit. Baik. So benar. Jawapan dia tebal. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan. Jawapannya tebal. Baik. Dari sudut hujah saya boleh katakan semua gempak-gempak belaka lah. Memang nampak lah perubahannya tu. Memang nampak orang kata apa, handainya tu. Nampak handainya tu. Ya. Jadi kat sini jawapannya tebal. Kenapa dia tebal? Sebab bila kita nak waqaf pada ra, bila kita nak berhenti pada ra ni, ra yang baris bawah ni dah tak terpakai lah. Sebab kita nak berhenti kat dia kan. Ilan nuri. Itu bunyi asal dia. Tapi kita mana ada berhenti macam tu. Nuri tak. Kita matikan ra ni. Jadi ra ni yang baris bawah ni tak terpakai lah. Ra ni dah mati. Tuan-puan bayanglah ra tu dah mati. Ada sukunnya tu kat situ. Boleh faham ni? Dan sebelumnya ada waw mad. Jadi tuan-tuan dan puan, ra yang mati sebelumnya ada waw mad, confirm kena tebal. Itu saja. Dan ada yang jawab tadi sebab sebelum ra baris depan. Tapi kalau hakikatnya kalau kita tengok sebelum ra tu bukan baris depan. Sebelum ra tu ada waw mad. Ataupun kita kata huruf yang mati. Dan sebelum huruf yang mati tu baris depan. Cuma nak mudahkan jalan cerita tu tadi, kita kata begini, huruf ra yang mati sebelumnya waw mad. Waw mad. Okey. Waw mad. Maka. Maka. Automatik. Sebelum waw mad ni mesti huruf yang baris depan. Jadi cukup jalan cerita kita sampai waw tu je. Bila kita sebut huruf ra yang mati sebelumnya waw mad, dibaca tebal. Jadi orang dah boleh tangkap dah. Waw mad sebab ni confirm sebelum dia baris depan. Sebab itu adalah asas bagi mad kan. Mad yang baris depan mesti partnernya dengan waw tu sendirilah. Tapi andai kata kita jawab ra yang mati sebelumnya ra yang mati sebelumnya waw mati sebelumnya baris depan pun boleh, tak ada masalah. Cuma panjang sedikit lah dia punya jalan cerita tu. Kan? Alhamdulillah. So alhamdulillah, tahniah semua. Kagum dengan jawapan tuan-tuan perempuan. Kita berikan tepukan sikit tuan-puan. Okey, alhamdulillah. So boleh tepuk tangan pada diri sendiri kan. Tadi ada tepuk tangan online juga, tapi pendek je, short sangat bunyi dia kan. Boleh lah ya tak, buat seronok-seronok. Baik, minaz zulma. Baik, satu perkara dari sudut teori, hujah memang kita dapat pegang dengan baik. Cuma yang kita bimbangkan ialah bacaan tak seiring dengan kefahaman. Faham ni? Saya bukan kata tuan-puan, benda ini biasa berlaku lah. Siapa-siapa yang belajar Quran memang akan alami benda ni. Maknanya hebat ataupun mampu membicarakan dari sudut teorinya dengan baik sekali. Tapi bila tang praktikal, seolah-olah macam tak seiring ataupun tak sama dengan apa yang kita faham tu tadi. Jadi tuan-puan ingat, bila kata tebal kat ra ni tadi, proses dia apa? Terangkat pangkal lidah, itu je. Minal zulumati ilan nur. 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 Okey. Terangkat pangkal lidah. Nur. Nur.
Biasanya orang yang dah biasa buat tebal ni mungkin tak ada masalah. Tapi yang dah biasa buat nipis ni, mungkin ambil masa sikit kan. Contoh nipis macam mana pula? Minaz zulumati ilan nur. Itu yang paling hardcore sekali. Nipis yang hardcore lah. Kalau nipis yang macam nak tebal-tebal tu pun ada macam ni. Minaz zulumati ilan nur. Nur. Dia banyak passion tuan-tuan bunyi dia. Kalau yang hardcore sangat, yang kata memang betul-betul nipis, ilan nur. Tapi jarang orang buat yang ni. Orang biasa buat yang tadi tu. Yang ala-ala macam nak tebal tapi tak. Dia macam nak tebal ke tak? Dia macam tu. Dia macam main cak-cak sikit. Minaz zulumati ilan nur. Kita nak ilan nur. Begitu sahaja. Boleh tuan-tuan? Boleh tak? Ingat, apa-apa pun bila katanya tebal, terangkatlah pangkal lidah. Itu asasnya. Terangkat ni tuan-puan jangan faham terangkat dan melekat. Tidak. Dia terangkat lah. Pangkal lidah ni dia terangkat. Dia naik. Dia mesti naik. Boleh faham ni tuan-tuan puan-puan? Jelas nah? InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita faham ni tadi seiring lah dengan kaedah praktikalnya. Cara baca kita tu biar seiring dengan apa yang kita faham dari sudut dirayahnya. Dari sudut teori yang kita belajar ni. Boleh? Mati mengejut lagi haru. Itu pun ya juga. Ilan nur. Tapi jarang jadi. Sebab ra ni dia sifat asli dia dah ada getaran dia. Takrir. Jadi biasanya orang sebut. Sebab kita pun dalam kita punya dalam bahasa Melayu kita pun ada huruf R kan. Contoh macam kita sebut apa ada ra kat ujung. Ada huruf R kat ujung. Mahir. Sebab kita sebut mahir. Jadi kita dah melazimi sifat getaran tu yang memang ada pada huruf ra tu sendiri. Jadi kalau kita ni orang Melayu ni tak ada masalah kat sini lah. Confirm tak ada masalah. Cuma pengawalan tu perlu pengawalan yang baik. Itu sahaja. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Baik, kita baca sama-sama. Okey. Sedia semua? Boleh ke tu? On tak on tuan-tuan? Baik. Kita baca sama-sama Ada yang nak penampar online. Awal lagi. Penampar online. Yang baru masuk si pelik penampar online. Ada pula Bila COVID ni tuan-puan, benda yang tak ada pun boleh jadi ada. Gurau-gurau. Jom kita baca isti'azah. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wallahu a'lam. Selesai. Okey. Nak bagi sifat inhiraf dan takrir pada ra tu lelah. Apa tu? Puan Nazrina. Macam mana tu? Apa maksud lelah? Oh, lelah Lelah tu apa? Lelah. Bagi huruf ra inhiraf ni kita tak payah fikir sangat sebenarnya. Okey. Sifat inhiraf ni adalah sifat yang membincangkan tentang lencongan. Jadi bab lencongan ni pun kalau kita sembang balik,
cerita balik, rupanya para ulama sendiri pun ada sedikit perbezaan pendapat, khilaf kat situ. Bila kata melencongnya ra ni sebenarnya nak melencongkan suara ke ataupun lencong dari keadaan sudut lidah kita tu. Jadi benda ni ada benda yang diperhalusi lebih lagi lah. Cuma siapa yang saya nak sebut kat sini, inhiraf ni dia akan terlaksana dengan sendirinya apabila kita memenuhi sifat Allahu Akbar. Sifat tawassut. Lupa pula silah. Sifat tawassut. Sebab tawassut ni apa? Suara yang tidak terlepas dan suara yang tidak tertahan. Atas faktor apa? Sebab makhraj huruf ra tu sendiri. Okey? Jadi keadaan dia tu sama je kat situ. Okey? Jadi sebenarnya inhiraf ni dia bukan benda yang kita kena fikir untuk kita buat dia jadi. Tak perlu. Lelah, penat. Okey. Saya first time dengar. Memang eja dia macam tu ke apa? Minadh-dhulumati ilan nur. Melencong tuan-puan. Sebab tu kalau ra ni, kalau kita kaji balik dia punya perbincangan tu dia akan sebut belakang hujung lidah ra ni. Samalah juga lam, tepi hujung lidah kata. Tapi apa pun dia tetap melibatkan hujung lidah. Maknanya kita sebut je ra tu, dia akan melencong sikit lidah kita ni. Dia macam tu. Kan ni hujung kan? Hujung, kalau ni straight lah. Kita inhiraf, melencong macam tu. Ar. Kita akan rasa. Kalau kita sebut ra, ar. Ataupun huruf ar tu sendiri, ar. Kita akan rasa yang sentuhnya tu, dia ada sedikit belah tepi-tepi lidah tu ataupun belakang. Tapi itu hanya kita kata logik yang para ulama datangkan kajian tu, itu adalah logik. Maksudnya dia orang cuba sebut, dan dia orang cuba mengkaji. Kan? Dia orang cuba mengkaji. Dan itulah keluarlah beberapa pendapat. Ada yang kata lencong, ada yang kata tidak dan sebagainya. Boleh? Clear nah? Jadi sebenarnya dia tak menjadi kekusutan pun dalam kita nak melaksanakan sifat ni. Sebab tu kita kena tahu ada sifat yang menjadi keutamaan penting. Kan dalam seminar dulu, seminar sifat huruf saya ada bagi tuan-puan kan, mana yang menjadi keutamaan. Memang sifat dia banyak. Ra adalah sifat yang paling banyak sekali pada dia. Ada 7 tuan-puan. Huruf ra ni ada 7 sifat kat dia. Kalau dalam 29 huruf tu, huruf ra ni satu-satunya huruf yang paling banyak sifat padanya. Nampak? Tapi bukan kata semua 77 tu menjadi satu benda yang kita nak kena tumpu untuk dapatkan setiap satu sifat tu, tidak. Daripada 7 tu, saya bagi contoh, misal kata, dengan melaksanakan sifat tawassut dia saja, kita dah dapat dah semua. Jahar kita dapat, istifal kita dapat, infitah kita dapat. Nampak tak? Gitu je. Tak apa, pelan-pelan. Tapi okey lah. Bila kita membahaskan benda tu, maknanya kita tahulah kan, wujudnya sifat-sifat tu. Jadi saya jelaskan kat sini, bukan semua benda ataupun bukan semua sifat yang kita nak letakkan jadi keutamaan. Kalau kita fikir satu-satu sifat tu, maksudnya ialah Quran ni, bayangkan kita nak baca, kalau kita duk fikir semua setiap satu sifat tu pada bacaan kita, boleh serabut tuan-puan fikiran kita. Itu pun ya kalau kita hafal sifat-sifat tu. Kalau tak, lagi jenuh. Lagi kata Puan Nazrina tadi, lagi lelah. Lelah. Bahasa kita lelah lah kan. Lagi penat lah maknanya. Penat nak mikir tu. Sudahnya kita jauh dengan Quran pula nanti. Sebab apa? Nak memikirkan banyak benda tu. Begitulah. Boleh nak? Ya. Tuan-puan kena ingat, bila bincang sifat huruf, macam mana keadaan lidah kita ni, sebenarnya itu adalah logik yang didatangkan untuk kata sebagai pengukuh macam mana kita nak menyebut sesuatu huruf tu. Tapi apa-apa pun berbalik kepada individu itu sendiri.
Ada orang mungkin lidah dia tu tak sama seperti apa yang datang sebagai teori. Faham tak? Teori tu datang begitu. Kata macam ni. Tapi bila dia sebut, dia tak buat pun ikut tu. Tapi jadi huruf tu. Sebutan tu jadi. Bertepatan. Maka selesai. Itu kata guru saya sebelum ni. Dulu pun saya agak straight juga. Sebelum ni saya agak straight juga. Saya macam, oh tak, mesti kena jadi. Kalau tak jadi, tak boleh. Dulu. Itu saya punya prinsip sebelum ni kan. Tapi bila rupanya kita berguru lagi, jumpa orang ni, dapatkan pandangan ni, ambil pandangan orang yang dah biasa bertalaqi dengan syekh-syekh yang masyhur. So rupanya memang itulah hakikatnya. Sebab itu adalah ilmu dari sudut teori, ilmu dirayah. Yang kita nak utamakan ilmu riwayat. Riwayat samalah. Maksudnya riwayat ni adalah bacaan yang Nabi ajarkan pada kita. Macam tu lah kita nak ambil. Yang datang sebagai teori itu adalah untuk mengukuhkan. Yang datang sebagai kaedah untuk kita faham. Oh, kalau kata idgham bi gunnah misal kata. Ada sebutlah idgham. Dia nak fahamkan ke kita. Man ya'mal. Kenapa boleh jadi mai tu? So datang sudut teorinya. Bagi tahu nun ni kena masukkan bunyi di dalam ya. Jadilah idgham. Lepas tu tak boleh macam tu je. Kena bi gunnah, kena ada dengung. Nampak tak? Istilah-istilah tu mari macam tu. Alright? Jadi macam mana pun berbalik kepada macam mana kita menzahirkan bunyi hasil bacaan tu. Wallahu a'lam. Jelas ke ni tuan-tuan dan puan? Tak maaf lah. Saya kalau bercerita macam tu, benda tanya sikit je kan. Tapi tak apa, kita nak sama-sama faham nah. InsyaAllah itu sahaja. Sedikit perkongsian yang terbatas daripada saya lah. Saya nak cerita banyak tak boleh. Itu je lah yang saya tahu saya kongsikan. Baik, kita sambung lagi. Wallazina kafaru awliya. Wallazina kafaru awliya'uhumut taghut. Baik. Wallazi, huruf wa pada atas wa, kemudian lam yang bersabdu ni macam biasalah. Wallazi, dua harakat, hujung lidah keluarkan sedikit. Nakafaru, nakafa ni semua satu harakat. Boleh. Ru kat sini asalnya mak asli lah. Ru ni asalnya mak asli. Dan dia bertemu pula dengan hamzah. Jadi asbab dia bertemu dengan hamzah ni, maka dari sudut kaedah hukumnya memang perlu dibaca panjang. Dan bagi menunjukkan isyarat panjang tu, didatangkan pula simbol ini. Sebab nak bagi tahu kita, itu je. Simbol ni datang nak bagi tahu kita, kat sini jangan lupa panjang, dia kata. Jangan lupa panjang. Ibarat para ulama ni dia letak simbol ni, dia nak bagi tahu kita. Kamu nak baca ni hati-hati. Aku dah letak dah ni simbol ni. Kamu panjangkan aja. Kamu tinggal nak panjang je. Panjang je berapa harakat? Baru berbalik kepada apa kaedah pembelajaran kita sebelum ni. Kita belajar. Oh, kat sini hukum dia bla bla bla. Mak jaiz munfasil contoh. Dan memang kat sini mak jaiz lah pun. So kita tahu mak jaiz ni kadarnya pula 4 ataupun 5 harakat. Khalas, selesai. Itu je cerita dia. Boleh tak? So untuk clue dia macam saya selalu sebut lah. Okay. Bila simbol mat ataupun simbol ombak ni kita jumpa dalam Quran, selepas dia ada je hamzah, selesai. Selesai. Mesti kena baca 4 ataupun 5 harakat. Kalau simbol mat ni ataupun ombak ni bertemu dengan hamzah. Tapi dalam masa yang sama, kita kena tahu juga peranan huruf ziyadah ni. Kalau kita faham pertemuan ombak dengan hamzah ni semata-mata, tanpa memahami apakah fungsi huruf ziyadah ni pun tak jadi juga. Kalau tidak, nanti kita akan mempertikaikan. Kita akan kata, bukankah simbol ombak tu bertemu dengan alif yang ada bulat kat atas? Nama pun kita tak tahu kan. Kita sebut alif yang ada bulat. Lagi ganda, kita sebut alif yang ada sukun kat atas. Boy. Sedangkan itu bukan simbol sukun. Nampak tak? Itu kemungkinan yang berlaku lah disebabkan kurangnya kefahaman.
So kita pun dah tahu, oh itu huruf ziyadah, jadi jelas huruf ziyadah ni tak perlu dibaca. Maka baru kita jelas, betul lah ada pertemuan simbol mat dengan hamzah ni, betul. Kan? Perlu ke fikir pasal huruf ziyadah? Tak perlu dah. Faham tak? Wallazi tu adakah alif lam syamsiah? Baik, kalau dari sudut perbincangan aslinya, dia tak termasuk kalau ikutkan wallazi. Sebab kalimah allazi ni adalah kata penghubung, isim mausul, siapa belajar bahasa Arab. Allazi ni maksudnya yang. Allazi. Cuma dari sudut penulisan aslinya, dia ada unsur idgham. Sebab tu orang sebutkan idgham syamsiah ataupun alif lam syamsiah. Okey. Cuma dia secara tetap bila kalimah ni dia memang bacanya sama seperti alif lam syamsiah. Sebab tu ada yang berpegang di sini sebagai alif lam syamsiah, ada yang pegang tidak. Ada yang kata alif lam syamsiah, ada yang kata tidak. Maknanya kalau kita jawab ya pun boleh jadi, kalau kata tidak pun ada hujah dia. Maksudnya dua-dua ada hujah. Siapa yang berpegang kepada betul ini alif lam syamsiah pun tak ada masalah, sebab ada hujah dia. Yang mana lam tu kalau kita pecahkan dia, kan dia ada dua lam. So dia berbalik kepada unsur idgham. Idgham syamsi. Okey? Sebab nama asal bagi hukum alif lam syamsiah yang kita dengar sekarang tu, itu adalah istilah ulama mutaakhirin, maksudnya yang kebelakangan ni. Tapi kalau yang ulama mutaqaddimin, yang ke belakang, maksudnya dulu-dululah, yang otai-otai ni, ulama otai-otai ni yang lama-lama dia orang istilahkan idgham syamsi. Tak ada lagi istilah alif lam syamsiah ni tadi. Faham ke ni, tuan-tuan? Ni banyak saya sebut istilah-istilah yang mungkin jarang kita dengar kan. Tak apa, pelan-pelan cuba fahamkan pelan-pelan. Jadi istilah alif lam syamsiah ini datangnya yang ke belakang ni lah. Maksudnya daripada zaman kita, yalah, bukanlah kata baru 2-3 tahun lepas, tidak. Lama lah juga. Okay, cumanya nak cerita dulu-dulu. Istilahnya adalah idgham syamsi. Jadi bila kata idgham ni adalah memasukkan idgham. Jadi lam ni kalau kita pecahkan, ni lam ni kalau kita pecahkan ada dua lam. Kan? Ada dua lam. Ingat tak? Dia ada proses idgham tu. Sebab tu ada yang mengatakan ia termasuk dalam perbincangan alif lam syamsiah ataupun idgham syamsiah. Itu yang kata ya, ini adalah alif lam syamsiah. Dan yang kata ini bukan alif lam syamsiah adalah dia orang melibatkan dari sudut kefahaman bahasa Arab tu sendiri. Sebab banyaklah pula cerita dia kan. Tak apalah saya cerita. Contoh macam perkataan zulumat. Kan? Ni alif lam syamsiah ni. Minal zulumat. Zulum ni maksudnya kegelapan. Minal zulumat. Okey, minal zulumat, kegelapan. Asal perkataan dia adalah zulumat sahaja. Okey. Ni. Minal zu. Ni tuan-puan, tengok ni. Kalimah zulumat. Okey. Asal perkataan dia zulumat je, tapi bila dia tambah alif lam ni, dia menunjukkan benda ni adalah benda yang ma'ruf. Benda yang diketahui. Minaz zulumat. Nak cerita tentang kegelapan itu. Benda ni panjang cerita tuan-puan. Kalau orang yang dah pernah belajar hukum alif lam ta'arif ni faham lah kot kan. Tapi yang mungkin tak pernah belajar mungkin pening sikit dengar saya cerita ni. Jadi kita tahu fungsi alif lam tu adalah untuk mengkhususkan sesuatu. Okey. Contoh macam perkataan al-qalamu. Kan, al-qalam maksudnya pen. Qalamun maksudnya pen. Qalamun. Okey, qalamun maksudnya pen. Jadi qalamun, pen. Pen yang umum. Mana-mana pen boleh jadi. Boleh jadi pen tu, boleh jadi pen yang ada kat sini, kat sana. Tapi kalau kata al-qalam maksudnya pen itu, dia mengkhususkan pen yang ada kat bawah tu contoh. Saya nak pen tu, al-qalam, saya nak pen itu. Dia mengkhususkan, faham tak?
Jadi qalamun ni maksudnya pen. Al-qalam pun maksudnya pen. Tapi dengan adanya tambahan al tu merujuk kepada pengkhususan. Faham tak? Khusus kepada the. Kalau bahasa Inggeris the lah. Okay, the. Terima kasih Puan Jusiah baru tulis tu kan. Alhamdulillah. Faham tak? Dia macam the. Kalau bahasa Inggeris kan. Macam kalimah al-lazi ni pula, dia adalah isim mausul. Al-lazi maksudnya yang. So, kenapa ada yang kata ianya tak termasuk alif lam syamsiah? Sebab ianya adalah perkataan yang tak boleh dipisahkan. Al-lazi tu dia tak boleh pisah. Memang itulah sebutan asli dia. Al-lazi. Itu siapa yang belajar bahasa Arab, lain lah pula. Kena faham isim mausul, kata penghubung. Ya? Al-lazi. Pening ke tuan-puan ya? Dengar cerita ni. Tak apalah, dengar je lah tuan-puan ya. Mana yang faham tu insyaAllah dapat. Yang tak dapat lagi tak apa. InsyaAllah satu hari nanti dapatlah kefahaman tu. Boleh? Wallazi tak termasuk dalam alif lam syamsiah. Sebab apa? Sebab tak boleh terpisah. Macam qalam dengan al-qalam tadi dia boleh pisah. Maksudnya masih sama. Qalam pun pen juga. Al-qalam pen itu. Tapi dia tak lari daripada maksud asal pen. Tapi kalau al-lazi dia tak boleh pisah. Dia mesti sekali. Itu antara pegangan ataupun hujah yang dipegang oleh mereka yang mengatakan, oh, ini bukan alif lam syamsiah. Itu sahaja. Boleh? Alright. Istilah banyak. Macam Puan Nazrina kata syabih idgham. Menyerupai idgham. Tapi dia sebenarnya tak menyerupai. Dia memang ada idgham kat situ. Kalau kita pecahkan lam tu. Itu dari sudut resam lah. Nampak? Dia banyak cerita tuan-puan. Okay, banyak cerita ni kalau kita nak kupas satu-satu. So, yang paling penting dalam Quran ni banyak isim mausul. Allazi, allazina, allati, allai. Kita biasa dengar perkataan tu kan. Apa pun pokok pangkalnya, semuanya perlu dimulakan dengan baris atas, fathah. Dimulakan baris atas. Dia takkan jadi ullazi, illazi. Sebab tu orang lebih mudah sebutkan je ianya sebagai alif lam syamsiah. Orang sebut je alif lam syamsiah sebab apa? Sebab dari sudut keadaan membacanya sama seperti hukum alif lam syamsiah tu sendiri. Tak ada beza apa pun. Kalau kata kat sini kalimah ni az-zulumat. Okey, kita takkan baca az-zulumat. Kita takkan baca izu ataupun uzu. Samalah juga dengan kalimah al-lazi. Kita takkan baca ullazi ataupun illazi. Faham tak? So, kalimah al-lazi ni, itulah kalau dalam bahasa Arab sebut isim mausul. Kata penghubung. Maksudnya yang. Okey? Yang tuan-puan. Yang, dia yang mengetahui contoh. Bukan yang sembang suami isteri tu. Kan, itu lain. Yang. Jangan kau panggil pula laki bini. Al-lazi. Nanya koma. Okey. Gurau tuan-tuan, gurau. Tak adalah kang salah guna term pula, tak? Sekarang udah. Habis sharing tajwid udah. Al-lazi, nak makan ke? Jangan salah term, Wallahu'alam. Nah, ya koma. Okey, bismillah. Jom kita sambung balik. Lama pula cerita ni ya. Apa pun bunyi dia sama je. Wallazi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Puan Sapiah dah tulis apa tu? Jom al-lazi pergi shopping. Aduh, haru mah. Jangan Tapi tak apalah. Kalau rasa dah seronok benar istilah tu, tuan-puan guna je lah ya. Bukan salah pun. Kan? Nampaklah sweet sangat. Bersemut orang kata. Nak bersemut. Pasangan 50-an. Makin bersemut orang kata. Makin sweet lah ya. Wallazina kafaru. Baik, kita sambung.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru awliya. Au ni bacaan lunak. Bacaan lembut. Au. Boleh? Au ni bacaan yang lunak. Ada sifat lin lah kat sini. Bacaan lin sahaja. Ataupun kita sebut huruf lin kat sini kan. Au. Bukan mat lin kena beza. Au bacaan. Aulia panjang. Nampak ni? Ya mat asli bertemu dengan hamzah. Okay, ni mat wajib muttasil Mat wajib muttasil. Aulia uhumut ta. Ni alif lam syamsiah ni, kalimah ni. At-ta. Tebal tu ya juga. Boleh? Boleh. Awliya'uhumut taghutu. Boleh? Tuan-puan okey ke tu? Udahlah tu. Cerita pasal Al-Lazi. Ini mesti viral ni Kang. Nanya ni. Viral dalam ni lah kelompok kita ni. Sampai sudah tak percaya tengok. Sampai bila-bila. Taghu. Ru ni kita tebal kan. Ta tebal. Okey, ta ni tebal. Ru pun sama. Tebal juga. Naik pangkal lidah kita. Ru dua harakat. Taghutu yukhriju. Yukhriju. Sama macam kalimah kat atas ni. Matikan kha, tebalkan dia. Terangkat pangkal lidah. Yukhri. Ra baris bawah ri. Ju dua harakat. Waw mat sebelumnya baris depan. Yukhrijuhu. Yukhriju. Dua harakat. Lahum. Okey. Lahum. Kat sini idgham mislain. Yukhrijunahum. Yukhrijunahum minan mim baris bawah mi nan nun bersabdu ni alif lam syamsiah lah. Dan nun bersabdu kita pasti kena dengungkan. Okey, semestinya kita dengungkan. Yukhrijunahum minan nuri. Ra baris bawah nipis. Sama macam kat sini. Yukhri. Ri nipis. Nuri. Ri nipis. Ilal zuluma. Orang Perak ke ni ustaz? Siapa? Saya ke? Saya orang Perak. Perak sejati. Okey. Yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Ilal zu. Sama juga kalimah kat atas tu. Ilal zu tuan-puan Ilal zu. Ini huruf hamzah baris bawah. Lazu. Huruf za ni keluar hujung lidah. Sikit aja. Usah banyak-banyak penuh. Sikit aja. Ilal zu. Ilal zulumat. Baik. Ma ni mak asli. Tapi bila kita berhenti pada hujung kalimah ni, maka diberikan pilihan sama ada 2, 4, 6. Okey. 2, 4, 6. Jelas tuan-puan. So kalimah atas ni banyak yang sama dengan kat atas ni. Macam ni kan. Ri nipis. Samalah macam saya explain tadi. Mim mati bertemu mim. Idgham mislain. Kemudian dengung pada mim tu. Minaz zulumati ilan nu. Saya baca yang atas pula yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Sorry tuan-puan. Saya baca ayat atas pula tadi. Yukhrijunahum. Ingat dengung. Minan dengung. Ilazzu. Ni part yang penting lah saya cerita tadi kan. Ilazzu. Keluar ujung lidah dan zat kena tebal. Boleh? Yukhrijunahum minan nuri ilal-zulumat. Boleh? Baik.
Kita baca dulu sama-sama. Zulumat tadi ma'arid dia sukun tau. Ma'arid dia sukun, kita boleh baca 246 lah. Baik, saya baca dulu. Dengar baik-baik. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. Okey. Kita baca sama-sama. Wallazi. Ready semua? 1, 2, mula. Wallazina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila الظلمات sikit huruf hams pada ta. Ila zulumat. Itu ma'arid sukun 6 harakat lah saya baca tadi kan. Kalau 4 harakat pun sama je. Sifat hams dia semua sama. Tak berubah pun. Sikit je. Syiddah dulu. Tahan suara. Mat. Betul? Macam tu. Oh, biru muka Allah, sorry. Alamak. Panjang sangat Dia sebenarnya pendek je. Panjang Tak apa, kalau tuan-puan rasa panjang, berhenti kat sini. Wallazina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Boleh berhenti macam tu. Wallazina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum. Kemudian ambil balik. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Boleh? Sian. Aduh, biru muka ya. Tak apa tuan-puan. Dia sebab kita baca lewat tadi bunyi dia tu. Kalau baca laju sikit okey je. Kalau ikutkan. Boleh lah. Baik, kita sambung lagi. Sikit lagi. Ulaika. Ini huruf ziyadah. Apa ni? Huruf waw. Ini bukan mat Huruf ziyadah. Huruf waw. Lepas tu atas dia. Okey, huruf waw. Atas dia ada simbol ni bulat ni. Sama macam huruf ziyadah yang kita tengok ni. Sama tak? Ni So bunyinya ula. Hamzah satu harakat saja. Abaikan ni. Huruf ziyadah ni kan ada pada tulisan. Ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Boleh? Ustaz ada soalan? Ustaz, kebarangkalian sebut yukhriju tu boleh jadi tawalud tak? Yukh. Wallazina kafaru awliya'uhumut taghutu yukh. Kha ni rakhawah. Suara mengalir. Taghutu yukhriju. Kalau yukhriju. Tapi jarang orang baca macam tu. Melainkan kalau tak faham lah kan. Jarang kot. Jarang lah. Jadi boleh. Tapi kalau kata soalan tu tadi, kebarangkalian tu boleh jadi tak? Boleh. Tak ada. Mesti boleh punya.
Mana-mana huruf pun semua boleh jadi, ada potensi untuk jadi tawallud. Dan bagaimana boleh jadi? Sebab mungkin yelah kurang kefahaman ke macam mana kan. Clear tak Puan apa? Puan Zurina. Yukhriju. Janganlah ambil yang halus-halus. Kita pun cari juga. Nak juga cari tawallud tu. Jangan. Telinga kita ni jangan asuh macam tu. Jangan asuh cari kesalahan yang sampai kenapa macam ada dengar juga itu dah tahap bahaya sangat tu. Bila kata tawallud ni kita dengar jelas, teramat sangat. Alham minalezu. Nampak? Tapi kalau kita dah sebut rakhawah tu, yukhriju, telinga kita ni nak sangat cari. Nak juga cari tawallud tu. So kita akan kata kita jumpa tawallud tu. Padahal tak ada pun. Kita saja nak menajam-najamkan telinga kita, nak cari kesalahan yang sebenarnya tak ada. Tapi sebab otak kita dah mindset nak cari juga tawallud tu. Yukhriju. Kenapa ada tu macam ada je ustaz. Macam ada je ustaz baca tu. Sudah. Jangan faham macam tu. Okay. Itu kadang orang kita ni dah banyak pernah belajar kan. Sampai tahap macam tu sekali nak cari kesalahan tu. Macam huruf sa dengan sin. Assa dengan assa. Benda tu perbezaan yang halus, bukannya benda yang boleh kita dengar. Alamak. Assa. Sifat sofir tu tak cukup. Dia nak macam samalah. Tak nak lah. Sedangkan huruf sa dengan sa ni tu kata huruf yang isu. Yang membezakan hanya makhraj sahaja. Bukan boleh dengar-dengar saja. Ada yang dilihat daripada mata, ada yang melalui simak, pendengaran. Kena faham tu. Assa dengan assa. Memang kalau kita teliti betul-betul, kita akan dengar beza dia. Dan perbezaan tu sebenarnya bergantung pada makhraj kita. Mana kita menapak lidah kita tu. Tapi janganlah sampai yang kecil-kecil tu pun kita macam nak cari kat. Kita menjangka-jangka, faham tak? Jadi bukan sampai ke tahap itulah. Sama macam tadi lah. Kan? Bila kata rakhawah tu kita faham. Suara mengalir. Yukhri. Janganlah kita cari halus tu sampai yang yukhri. Kita yukhri. Yang tu pun kita ambil sebagai tawallud juga. Tidak tuan-puan. Kalau tidak macam mana kita nak sebut ra tu? Kalau sampai tahap tu kita mengkaji tawallud tu kan. Gitu. Faham kot nah? Jelas ke ni? Satu keluar lidah, satu seringai. Apa tu? Seringai ni. Tak ada pun sama je. Dia itu makhraj. Sa keluar lidah, as. Satu lagi as. Nak beza dia bukan masalah seringai ke tak seringai. Makhraj. Mana hujung lidah kita letak? Sin. Makhraj dia kat mana? Hujung lidah. Belakang gigi bawah. As. Huruf sa. Kat mana makhraj dia? Hujung lidah dikeluarkan. As. 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 Saya nak tanya, mulut saya berubah tak? Cuba tengok. As. 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 Tak ada apa-apa beza pun. Jadi bab seringai tak seringai tu pun bukan halnya, bukan isunya kat situ. Tapi kalau kata dia datang sebagai pendekatan, kita nak fahamkan pada orang, terpulang lah. Tak ada masalah. Istilah tu macam tadi siapa kata, Puan Maksara. Boleh je nak faham macam tu. Pada puan contoh kan. Tapi dia sudut hujah melalui realitinya, melalui kaedahnya, berbalik pada makharajil huruf. Makhraj. Mana kita letak lidah kita? As. Itu je. As-sama. Kan? Unsa. Kalau dengar, memang halus perbezaan dia. Kita tak dapat nak detect, tuan-tuan. Melainkan kita tengok orang tu baca, kita nampak. Okey. Nampak hujung lidah dia keluar? Khalas. Selesai.
Okey, clear semua? Kalau cerita seringai tak seringai kan, dua-dua boleh buat. As, tu seringai. Ni, saya tarik ni. Dia bukan senyum. Seringai ni macam as. Cerita sebut baris bawah, si. Ah, baris bawah, boleh lah kita kaitkan macam tu. Dalam Fatihah, selalu dengar macam tawalud. Dia, sebab tu kita kena faham tau, sifat ni benda yang halus. Sifat ni adalah ilmu seni. Dia ibarat seni, suara tambahan. Okey? Siratal lazina an'am. Yang kata tawalud, an'am, ana. Tapi berbalik apa yang saya sebut tadi. Jangan kita fokuskan sangat nak cari tawalud orang sampai an'am. Kita dah buat betul dah memenuhi sifat tawassut pada nun. Contoh, an'am. Kalau telinga kita dah, sebab tu kena biasa dengar kan. An'am. Kita pun cari salah. Tu ada tawalud tu. Kalau sampai ke tahap itulah kita mengkaji tawalud tu, itu yang kita tak nak tu. Kan, jangan sampai terlalu nak cari sangat tu sampai, kalau tidak macam mana nak sebut an'am, macam mana nak sebut ain tu. Proses aliran suara tu tetap akan berlaku. Nak change, nak tukar huruf tu mesti akan berlaku. Sebab tu kena faham tuan-puan. Sebab tu kita belajar ni adalah untuk kita nak memenuhi sifat hak dan mustahak. Kena faham balik maksud tajwid tu macam mana. Bukannya kita belajar tu sampai kita nak, tuan-puan kena faham. Saya bukan cerita nak tegur orang tu salah, tuan-puan. Tak, jangan salah faham maksud saya. Maksud saya tu cara kita menilai tu pun kena ada ilmu juga. Faham tak? Cara menilai pun kena ada ilmu. Bukan terus-terus macam tu je. Begitu. Tapi tak apalah, benda tu semua fasa belajar daripada sekarang kan. Belajar pelan-pelan. Kita asah telinga kita. Maksudnya benda yang kalau dah okey. Sebab kita tak boleh nak samakan orang tu bunyi macam kita. Kena ingat tu. Suara orang lain. Suara setiap orang ni lain-lain. Hasil suara tu lain-lain. Jadi kadang-kadang kita ni terikut sangat. Kita nak bunyi dia tu macam kita. Saya selalu sebut benda ni. Kita jangan anggap orang tu boleh baca macam kita. Macam tu. Kalau kita rasa kita punya betul, so kita dengar orang tu buat macam lain. Padahal dia dah memenuhi dah sifat tu. Tapi sebabkan dia tak sama macam kita, so kita kata dia salah. Nampak? Benda ni yang kita kena hati-hati. Dari sudut menilai bacaan seseorang. Wallahualam. Sedikitlah apa yang saya nak kongsikan ni. Alright. Itu sahaja. Tapi apa pun kena berlapang dada lah. Kalau dah ditegur tu, janganlah kita kata, Ustaz Adi kata jangan tegur sangat. Kamu tak ingat ke Ustaz Adi cakap jangan tegur sangat dalam live tu? Tak payahlah tegur aku. Jangan macam tu pula kan. Bila dah kena tegur, udah kita pula marah pula bila kena tegur. Itu kata kena, dia win-win lah. Kena tengok pada situasi dan apa yang benda perlu ditegur, memang kita tegur macam tu. Bergantung pula level seseorang tu. Tahap dia baca tu tahap macam mana. Kalau dia baru merangkak-rangkak sebut huruf pun baru jadi tak jadi, kita dah duk push tang sifat, nayalah dia. Kita biar dia lancar dulu, bagi dia fokus, dia boleh sebut huruf dengan baik dulu. Dia cekap menyebut satu, Allahu waliyu. Ini kalau wow, lepas tu lam pun dia teragak-agak nak sebut, kita duk pulun tang sifat dah. Bukan itu jalan dia, tuan-puan. Nampak? Itu proses belajar Quran ni. Faham tuan lah? Minta maaf lah, panjang sikit cerita bab ni kan. Biar kita sama-sama clear benda ni. Okay? Lain orang, lain level dia. Jangan orang baru nak kenal huruf, kita duk bagi dia sifat kau-kau kat dia. Huruf ra. Ilan nur. Kawan ni baca pun macam ni. Minaz.
Minazu. Za dengan zal pun tak kenal lagi. Kita dah cerita za ni itbaq. Terangkat pangkal lidah, lepas tu terangkat. Oh boy. Tu dah ada rokhawah pula cerita kat dia kan. Demam kawan tu tuan-puan. Elok semangat nak baca Quran, terus hilang semangat. Sebab apa? Method. Saya ulang. Sebab apa? Method. Kaedah tak ada. Kaedah tu penting. Faham? Pendekatan tu. Boleh nak? Itu sahajalah. Tuan-puan, minta maaf tuan-puan kalau ada yang kurang bersetuju dengan apa yang saya bicarakan ni, saya mohon maaf. Tak apa, boleh PM saya tepi. Kalau tuan-puan ada pandangan yang lebih rajih lagi untuk dijadikan panduan masyarakat ni, boleh PM saya. Kan? Sampai kita kongsi-kongsi. Cuma itulah pendapat saya tadi dalam kita nak mengaji ni. Hatta orang awam ni, kalau saya cerita betul-betul orang awam ni sebenarnya sifat tu tak menjadi keutamaan yang utama pun. Yang penting boleh baca dengan mengikut hukum asas tajwid. Dah, selesai. Kalau kata sifat hams tu tak jadi pun, tak apa. Ni cerita kalau orang awam. Ni kalau cerita benda nak cerita mudah lah. Tapi tak seronok lah, kemanisan tu tak ada lah kan. Itu dia. Alright. Begitu. Apa pun kalau kena tegur ke apa, lapang dada itu je. Sebab tu kita kena sentiasa berlapang dada kan. Bila kita bagi bacaan kita pada orang, so kita bersedia untuk ditegur. Jangan kita memberontak pula dah kena tegur. Sebab kadang telinga kita rasa dah betul. Dia lain lah. Itu saya kata dia macam-macam situasi benda ni. Tak boleh nak kata untuk part ni je yang betul, ini salah ni. Tak. Ikut situasi. Wallahu a'lam. Jom kita sambung. Pukul berapa dah ni? Sehari saya ada benda nak kena selesai kan. So jom kita sambung Minta maaf tuan-puan kalau panjang lebar pula saya cerita benda ni. Dan saya harapkan semua faham dan jelas lah. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Okay, la ni panjang. Mat wajib muttasil. 4 atau 5 harakat lah ya. Ka ni macam biasa, 1 harakat saja. Dalam ni kepala huruf kaf. Ingat, bukan hamzah. Kepala huruf kaf, bukan hamzah. Asha, huruf sa tebal. Okey. Ulaika asha ni alif mat kecil sebelumnya baris atas. Ha pedas sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Ulaika ashabun nar. Kalau kita berhenti kat sini tebal tuan-tuan. Ra mati sebelumnya alif mat. Dan sebelum alif mat dah confirm dari atas kan. Jadi kita boleh nak hujah bagaimana terpulang. Asalkan kita baca ni tebal. Ulaika ashabun narihum. Tapi kalau baik ni sambung je lah Kalau cukup nafas tu sambung je. Kat sini sad lam ya ni simbol waqaf. Nak berhenti boleh. Sambung pun boleh. Cuma sambung lebih baik lah. Wasal ula. Sambung lebih baik. Tapi dia tak ada cerita kalau berhenti dosa ke tak ada. Bab-bab dosa ni jangan campur adukkan dalam ni. Tak ada kaitan pun. Boleh? Cuma yang mana menjadi keutamaan, sambung. Itu sahaja. Nak berhenti ada masalah? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik. Ulaika ashabun nari hum mim mati bertemu fa izhar syafawi. Jelaskan sebutan mim. Hum fiha khalidun. Hum fi 2 harakat mak asli lah. Okey.
Ha, dua harakat juga. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Hum fiha khalidun. Kha, ni alif mat sebelumnya baris atas. Kha tebal tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kha ni tebal. Lam baris bawah li. Dun. Ma'arid disukun. Hum fiha khalidun. Dapat tak? Okey. Hum fiha khalidun. Dun mad arid disukun 2 4 6. Baik, saya baca balik. Ulang ni dengar baik-baik. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Okay, kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mim mati bertemu fa. Bukan ikhfa, izhar syafawi. Boleh? Puan Nora. Mim mati bertemu fa, izhar syafawi. Kalau ba, ikhfa syafawi. Baik, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan. Selesai untuk kita punya bacaan hari ni. So, kita akan baca balik daripada awal ni sampailah habis khalidun tu. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya nak ingatkan sekali lagi, insyaAllah hari ni dah berapa hari bulan ni? 2 hari bulan ya. 2 hari bulan. So, kepada mereka yang nak join untuk kita punya kelas Keto yang akan bermula pada Julai ini, insyaAllah pendaftaran akan bermula 5 Julai, iaitu hari Isnin ni nanti, minggu depan. Pendaftaran akan bermula pada hari Isnin minggu hadapan, 5 Julai. Jadi tuan-puan, untuk mendapatkan segala info berkaitan dengan kita punya kelas ataupun package yang ada, seperti yang tuan-puan lihat sekarang ini, kelas Keto, iaitu kelas intensif tajwid online. Dan kita ada package Noble Class, kita ada package Master Class. Jadi tuan-puan nakkan info lanjut berkaitan dengan package yang ditawarkan ini, tuan-puan kena join dulu group waiting list. Sebab kita tak ada tempat lain untuk kita hebahkan info-info ini, melainkan tuan-puan kena join dalam group waiting list ini. Jadi link tuan-puan, okey, link tuan-tuan dan puan kena tekan di atas tu. Saya ada letakkan link di atas, dan insyaAllah kalau ada sahabat saya boleh tolong letakkan link di ruangan komen. Dan ada khabar gembira, saya baru mendapat info kepada mereka yang mendaftar awal, yang melakukan pendaftaran yang terawal. Saya tak pasti berapa yang terawal. InsyaAllah akan ada hadiah menanti anda kepada mereka yang daftar awal. Berapa orang yang diambil untuk pendaftaran yang awal tu wallahualam lah. Mungkin 5 yang terawal, mungkin 10 yang terawal, wallahualam. Cuma saya setakat ini saya dapat makluman ada hadiah yang menanti kepada mereka yang menjadi seorang yang benda pula kan, yang menjadi pendaftar terawal. Boleh? Clear ke ni tuan-tuan dan puan? Jadi apa pun, poin penting dia kena join dulu group waiting list. Nak tanya apa-apa sebarang soalan, apa benda yang ada dalam package ni, apa benda Keto ni cerita bab apa, sama ke macam sharing tajwid? Okey, saya jawab dulu. Saya jawab sendiri Sharing tajwid dengan Keto benda yang berbeza, jauh beza. So nak tahu lebih lanjut apa yang ada dalam Keto 3 ni, macam biasa, masuk dulu dalam group waiting list, dan tuan-puan boleh tengok. Tuan-puan nakkan yang macam mana? Nak soalan, nak tanya ke, nakkan info ke dan sebagainya, tuan-puan tekan je link di ruangan komen tu. Okey?
Terima kasih Cik Helmi kita yang sentiasa bantu untuk letakkan link di ruangan komen. Boleh tengok link di ruangan komen. Hadiah apa tu Ustaz? Wallahu alam. Yang penting bukan penampak online lah. Okay. Saya tak pasti apa benda hadiahnya. Alright. Jadi itu. Saya nak fahamkan tuan-puan, untuk dapatkan info apa benda, pelbagai info, kena join dulu group waiting list tu. Sebab tuan-puan tak akan dapat apa-apa pendedahan berkaitan dengan pendaftaran dan sebagainya selagi tidak join dalam group tersebut. Kita memang himpunkan dalam tu untuk tuan-puan join. Kepada geng-geng Kito 1, Kito 2 ataupun geng-geng Noble Class, geng-geng Master Class yang nak repeat balik, nak join, insyaAllah ada tempat untuk anda dan ada diskaun. Itu sepastinya lah, insyaAllah. Berapa diskaun? Boleh berhubung dengan Encik Irfan terus dan bertanyakan kepada beliau, insyaAllah. Boleh nak? Okey, semua clear InsyaAllah. Baik. Tadi saya nampak ada Tuan Tashyamani tanya apa tadi? 10 punya yang terawal belum istihar lagi ke? Saya rasa dah, Tuan Tashyamani. Tak silap saya dah istihar dah. Cuma saya pun tak ingat siapa orangnya. Tak pun mungkin boleh cuba rujuk balik pada Encik Irfan kan? Tanya balik pada beliau. Baik, Tuan Tashyamani ada tanya juga macam mana nak beza izhar dan ikhfa. Kalau ikhfa syafawi ni kalau bertemu dengan ba, tu je. Kalau bertemu dengan ba. Kalau izhar ni dia bertemu dengan selain ba dan selain mim. Kalau mim bertemu mim, idgham mithlain. Mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Okey. So, tadi kita dah cerita mim dengan ba kan? Maknanya yang lain tu semua, mim mati bertemu dengan yang berbaki tu ada 26. Sorry, ada 26. 26 huruf lah. Okey. Itu semua izhar syafawi. Itu asas dia. Saya boleh ringkaskan begitulah. Huruf-huruf dia tu selain daripada mim dan ba. Wallahu a'lam. InsyaAllah. So itu sahaja. Dan kepada mereka yang join kita punya seminar Easy Tajwid, esok jangan lupa pastikan tuan-puan dalam keadaan yang bersiap sedia. Okey, bersiap sedia. Dan petang ni tuan-puan jangan lupa, kepada mereka yang join seminar esok, petang ni tuan-puan akan ada sesi khas bersama Encik Irfan sebagai nak semangat, nak wujudkan semangat untuk esok sebelum kita masuk pada seminar sesi yang ketiga. Petang ni tuan-puan akan ada sesi sesi apa? Wallahu alam tajuknya apa? Tuan-puan nantikan. So jangan terlepas lah, pada petang ni jam 3 petang. Yang saya cerita ni khusus kepada mereka yang sertai seminar lah. Jadi tuan-puan boleh direct masuk terus pada grup seminar pada petang ni jam 3 petang insyaAllah. Grup seminar Easy Tajwid. Yang lain yang mungkin mendengar je tak pernah join lagi, insyaAllah ada rezeki kesempatan di hadapan nanti boleh sertai kita punya grup ataupun seminar ni lah. Seminar ni insyaAllah. Okey, Puan Halimah Lazim, saya susah nak ingat ta dengan za. Bila susah nak ingat ni maknanya jawapan yang paling mudah sekali, yang klise lah. Tapi itulah hakikat dia, memang kena latih. Latih. Ya, boleh. Petang ni tak ada seminar, Puan Nora. Bukan seminar. Kita ada sesi live khas bersama Encik Irfan. Macam dulu, macam sebelum ni. Ingat tak? Awal-awal tu. Kan kita macam ada prasesi kan. So dia lebih kurang lah. Cuma ini lebih kepada perkongsian. Perkongsian jiwa. Perkongsian jiwa. Untuk kita menghadapi kehidupan kita, cara kita nak belajar. Itulah saya boleh simpulkan. Petang ni. Nantikan jam 3 petang insyaAllah. Khusus kepada mereka yang sertai seminar. Minta maaf tuan-puan bukan open lah. Ni bukan open. Ni untuk yang join seminar insyaAllah. Saya nak ingatkan di sini. Nanti akan ada reminder dalam grup masing-masing. InsyaAllah. Itu sahaja daripada saya setakat ini. Jangan lupa join kita punya grup ni. InsyaAllah hari Isnin nanti kita akan buka pendaftaran. So welcome to Kito insyaAllah.
Kita jumpa nanti kepada mereka yang mendaftar. Baik. So, tuan-tuan dan puan, jom. Kita nak habis dah live kita pagi ni. So, kita baca dulu sama-sama daripada awal sehingga selesai. Tarik nafas. Ready semua? Okay? Ready semua, tarik nafas. Kita nak bawa lagu apa ni? Kita buat lagu Kurdi. Kurdi nak? Kurdi. Okay, jom. Ready. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Jadi hari Isnin tak adalah sharing tajwid, ada sharing tajwid macam biasa kita on. Okay. Hari Isnin macam biasa kita punya sharing tajwid. Sharing tajwid on macam biasa. Cuma pendaftaran tu nanti selepas sharing tajwid. Tak silap saya mungkin jam 11 kot pendaftaran bermula. Jadi mereka yang terawal dapatlah hadiah tu. Berapa orang? Wallahu ta'ala a'lam. Okey, kita baca sekali lagi tuan-tuan, laju sikit. Okey, tempo yang laju sikit. Sekali lagi, ready, 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumat. Tak, maaf tuan-tuan. Sekali lagi. Saya terbawa pula ayat bawah tu dulu ya. Sekali lagi. Astaghfirullahalazim. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Sadaqallah. Okey, alhamdulillah. Okey, selesai kita punya pengajian pagi ini tuan-puan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik, jangan lupa terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala beri kesempatan buat kita pada hari ini untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah kita bertemu pada esok hari kepada mereka yang join seminar, dan insya-Allah kita akan teruskan pada hari Isnin nanti untuk sharing tajwid seperti biasa. Okey.
Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk join waiting list kita kerana pendaftaran akan bermula pada 5 Julai 2021, hari Isnin minggu depan. Jadi untuk tidak terlepas sebarang info, pastikan tuan-puan berada dalam grup waiting list. Link saya dah sediakan di atas dan juga ada link di ruangan komen. Tuan-puan boleh tengok di pin komen tu. Dan insyaAllah itu saja. Dan petang ni jangan lupa bersama Encik Ifan, kepada mereka yang join seminar. Dari petang ni kita ada sesi perkongsian daripada Encik Ifan berkaitan dengan untuk kita memotivasikan diri kita sendiri. Macam mana kita nak wujudkan semangat dalam kita belajar. Itulah saya boleh bagi hint dia macam tu. So nantikan apakah kupasannya, apa yang nak dikupaskan oleh Encik Ifan. So jangan terlepas untuk live pada petang ni, insyaAllah. Dan live yang saya ceritakan ini adalah khusus kepada mereka yang join seminar sahaja. Bukan open lah bukan open. Minta maaf banyak-banyak. So tak ada apa kot. Itu saja daripada saya. Mohon maaf salah dan silap andai ada kekurangan dalam bicara saya. Dan kalau tuan-puan nampak saya macam teremo ke apa, tidak tuan-puan. Saya bukan emo. Cuma hakikatnya beginilah saya. Kalau saya menerangkan sesuatu tu nampak macam semangat benar, ya tak? Semangat benar. Tapi itulah saya. Saya tak boleh ubah dah benda tu. Minta maaf kalau ada yang kurang selesa. Kan? Itu cara saya. Saya harap tuan-puan terima seadanya. Wallahu ta'ala alam. Moga-moga apa yang disampaikan tuan-puan dapat terima, ambil dengan baik dan seterusnya praktik pada diri tuan-puan sendiri. Bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Wallahu ta'ala alam. Saya undur diri dahulu. Kita tangguhkan pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, jumpa lagi insya-Allah. Salam hujung minggu buat semua. Okey, hati-hati siapa yang beli durian. Makan elok-elok. Siapa yang duk Ipoh nak kongsi-kongsi sikit durian tu, marilah. Awak ada aja kat rumah ni. Gurau-gurau teman. Okey? Selamat mendoyankan diri. Selamat mendoyan. Okey, selamat maju jaya buat semua. InsyaAllah saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom layan sikit lagu Salla alaikallah. مقام الرست والعجم جميل كذا السكاب فن أصيل وبعدهما الصبا إحساس حزن به يا صاحبي دمعي يسيل وبالنهاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل وإن رمت الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس